ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فتوبى للغرباء فتوبى للغرباء فتوبى للغرباء. Pertama sekali saya panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan yang baik daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berada di dalam rumahnya. Allah memberikan kita takdir yang baik pada saat ini, kerana tidak ada satu makhluknya pun di dalam alam ini yang terlepas daripada takdir Allah. Dan ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita bersyukur kerana kita diberikan ketentuan yang baik. Kita bersyukur kerana kita diberikan akan ruang peluang yang baik, berada di tempat yang baik. Mudah-mudahan ketentuan yang Allah berikan kepada kita ini dikekalkan akan nikmatnya. Sebab kita tidak boleh berada dalam keadaan tenang selagi mana kita tidak dikurniakan oleh Allah pengakhiran yang baik. Kerana ada doa di dalam Al-Quran: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, jangan sekali-kali Engkau gelincirkan hati-hati kami, yang Engkau sesatkan kembali kami ini setelah Engkau berikan kami hidayah. Kita jangan lupa bahawa kita berada pada tempat ini pada saat ini. Mungkin sebahagian kita dan juga saya, dulu kita berada di tempat yang tidak baik. Lalu Allah kutip kita daripada tempat yang tidak baik, diberikan kita ruang untuk berbuat baik saat ini. Dan tidak mustahil saat kita sedang berbuat baik, saat kita sedang menikmati kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala boleh menggelincirkan dan menyesatkan hati kita semula, lalu dicampakkan kita semula ke lembah kehinaan dan ke lembah kejahatan. Maka inilah yang diberitahu kepada kita di dalam doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai yang membolak-balikkan hati hamba ini, yang memegang akan diri-diri dan hati-hati dan jiwa-jiwa hamba ini
adalah Allah. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan akan hati-hati ini. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah, ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan atas berbuat baik kepadamu. Kita boleh tenang dan kita boleh berasa aman setelah mana apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah fi akhiril kalami dakhala al jannah. Siapa yang dapat menyatakan kalimah la ilaha illallah pada akhir kalamnya, maka Nabi kata dakhala al jannah. Kita tidak tahu kerana kita masih dalam perjalanan. Di dalam perjalanan untuk mencapai apa yang disebut oleh Nabi, yaitu man qala la ilaha illallah fi akhiril kalami. Bagaimana akhir hidup kita, dan tidak ada siapa yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu bilakah akhir hidup dia. Tidak ada siapa pun yang tahu bilakah diakhirkan hidupnya. Maka ini dia dalam rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah menyatakan kepada kita, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Apabila ajal itu datang, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan, dia tidak akan terlewat walaupun satu saat, walaupun satu detik, wa la yastakdimun, dan dia tidak akan terawal walaupun satu detik. Sebab itu seperti mana yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal, Nabi kata, orang yang kayyis, orang yang berakal dan orang yang bijak. Nabi sebut dan Nabi ingatkan kita, mandana nafsahu, mereka ini sentiasa melawan hawa nafsunya, berikhtilaf dengan hawa nafsunya, yang mana nafsu itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, innan nafsal ammaratu bis-su'i, sesungguhnya nafsu ammarah itu nafsu yang jahat. Selagi kita tidak dikurniakan akan nafsul mutmainnah, kita tidak boleh merasa tenang. Kita tidak boleh berada dalam keadaan tenang. Kita kena dana nafsah. Kita kena sentiasa bermujahadah untuk membaikkan nafsu kita, sehingga kita berada dan dikurniakan kepada nafsu mutmainnah. Kenapa perlu kepada nafsu mutmainnah? Kerana ini janji Allah kepada orang yang berada di dalam nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, nafsu yang telah tenang dengan Allah, nafsu yang tenang dengan perintah Allah, nafsu yang tenang dengan takdir Allah. Siapakah mereka ini? Orang yang dikatakan mutmainnah dalam keadaan yang begitu sakinah, begitu tenang. Mereka ini siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Mereka ini akan dipanggil oleh Allah, disambut oleh Allah, diseru oleh Allah, irji'i, baliklah, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan reda meredai, reda birrida, reda birrida. Seorang hamba yang reda dengan Allah dan Allah meredai hambanya. Siapakah mereka ini? Yang Allah nyatakan pada ayat yang lain,
radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Mereka yang dalam keadaan redha birredha, Allah meredai mereka dan mereka redha dengan segala ahkamillah, dengan segala takdir Allah, dengan segala perintah daripada Allah. Golongan inilah tuan-tuan, golongan yang disebut oleh Allah dalam ayat yang lain. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dan mereka inilah pada ayat yang seterusnya mereka menyatakan kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, perkara yang telah Engkau takdirkan, yang telah Engkau ciptakan, tidak ada satu pun yang sia-sia. Subhanaka, subhanaka fakina azaban nar. Mereka lah golongan yang redha birredha. Dan golongan inilah yang Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasya rabbah. Mereka yang benar-benar takutkan Allah. Takut ini tuan-tuan banyak peringkat. Ada orang yang takut kerana disebabkan dia tahu akan azab neraka Allah. Neraka Allah, neraka Jahannam itu sedemikian dan kita dengar cerita tentang neraka Allah. Lalu mereka takut dengan sebab dosa dan maksiat yang kita buat. Ada orang yang merasakan ketakutan kerana mereka telah melihat akan kebesaran Allah. Lalu dengan Allah kurniakan kepada dia rasa akan jalal Allah, tanda kebesaran demi kebesaran. Lalu pada ketika itu tuan-tuan, datang rasa khasyah di dalam dirinya. Sebab itu, kalau kita lihat siapa itu Allah, lalu kita kaji, Allah adalah Asmaul A'zam, satu nama yang besar, nama yang maha agung, kerana ia nama pada zat yang maha agung. Siapa Allah? Siapakah Allah? Iaitu Allah la ma'buda bihaqqin illahu. Tidak ada tempat, tidak ada yang sebenar-benar boleh meletakkan ubudiyah melainkan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah didik kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau ya Allah kami meletakkan ubudiyah, dan akan Dikau ya Allah kami minta tolong. Siapa Allah? Allah yang bersifat dengan istighna, maha kaya Allah, maha kaya Allah. Allah itu maha kaya, tiada yang boleh melawan akan sifat kaya Allah Subhanahu wa taala. Lalu seluruh makhluk ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu siapa Allah, pada ketika itu akan datang dalam diri kita rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa gerun dengan Allah, kita merasakan kebesaran Allah, kita merasakan malu dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diri inilah yang selamat tuan-tuan. Diri inilah yang sentiasa di dalam redha birredha dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada awal muqaddimah saya bawakan satu hadis tentang ghuraba. Siapa itu ghuraba tuan-tuan? Nabi kata kepada kita dan Nabi tinggal pesan kepada kita, bermula Islam itu sedikit, dan Nabi kata dia akan bermula dalam keadaan yang sedikit. Maka Nabi kata beruntunglah orang yang sedikit. Siapa mereka yang sedikit itu tuan-tuan? Pertama, dalam riwayat daripada Tabrani
Iaitu apabila ditanya kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah ghuraba? Rasulullah menyatakan, orang yang melakukan kebaikan ketika itu dalam keadaan yang sedikit, ketika mana ummah dalam keadaan yang rosak. Ketika manusia dalam keadaan yang rosak, maka dia dapat melakukan kebaikan, dia dapat istiqamah melaksanakan kebaikan, maka inilah golongan yang dipanggil ghuraba, golongan yang dipanggil asing, golongan yang dipanggil sedikit. Dalam riwayat Tirmizi, apa yang disebutkan kepada kita tentang pengertian ghuraba, iaitu orang yang memutuskan daripada kelompok orang yang berbuat kerosakan. Ketika itu masyarakat dan ummah berbuat benda yang rosak, berbenda yang batil, dia akan lari daripada kelompok-kelompok itu. Tuan-tuan, zaman ni kita dah tak tahu mana betul, mana salah. Yang salah orang kata betul zaman sekarang, tuan-tuan. Yang betul orang kata salah zaman ni. Zaman ni, tuan-tuan. Dan orang dah tak tahu apa nak buat. Zaman inilah kalau kita lihat apa yang Nabi sebut tentang hadis fitan, malu itu diangkat oleh Allah. Tuan-tuan tengok di media masa apa yang berlaku. Apa yang berlaku kepada masyarakat Islam sekarang. Tidak ada malu pada mereka, daripada golongan remaja sehinggalah golongan orang-orang tua. Bagaimana fitnah berlaku di kalangan alim ulama, bagaimana fitnah berlaku di kalangan masyarakat biasa. Zaman inilah zaman yang Nabi kata penuh dengan fitnah itu sendiri. Hatta untuk kita beramal dengan agama ini penuh dengan ujian. Dan orang tidak menyangkakan perkara yang dia buat salah itu adalah betul, perkara yang dia buat betul itu adalah salah. Masyarakat jadi keliru, tuan-tuan, mana satu betul, mana satu salah sekarang. Orang dah tak tahu dah, tuan-tuan, kerana terlalu banyak sangat apa yang mereka dengar, apa yang mereka pandang, sehingga perkara yang salah dahulu menjadi benar sekarang. Tuan-tuan, Masya Allah, mungkin pendapat saya orang tak setuju dan saya tak suruh orang setuju. Zaman dulu, tuan-tuan, kalau orang alim tengok wayang satu aib. Zaman dulu, kalau orang alim, jangan kata orang alim, imam masjid, tuan-tuan, pergi tengok wayang satu aib yang besar. Sekarang tidak menjadi apa-apa, tuan-tuan. Di kalangan imam, di kalangan orang hafal Quran, di kalangan asatizah sendiri, ada yang pergi menonton wayang secara bangganya, lalu diuploadkan di media massa. Saya telah tengok wayang, dengan dalil yang diberikan dan hujah usul fiqh yang dikeluarkan untuk merelakan apa yang telah dibuat. Sebab itu fitnah-fitnah ini, tuan-tuan, akan berlaku pada masa akan datang. Golongan-golongan yang tidak faham agama, maka mereka akan mengambil dalil perkara tersebut, lalu mereka menjadi hujah untuk melihat cerita-cerita yang akan datang dengan hujah yang mereka telah ambil dan mereka telah lihat. Maka dulu orang ini telah buat, dulu orang ini telah lakukan, dulu imam telah pergi menonton wayang, tidak salah pun. Ustaz ini pergi menonton wayang, tidak salah pun. Mereka hanya mengambil dalil hadir kita di dalam panggung. Mereka tidak mengkaji banyak perkara dan banyak sudutnya. Inilah apabila satu perkara yang dibuat oleh orang yang ada ilmu, jika mana ia menjadi ikutan sehingga menyebabkan perkara itu menjadi maksiat, ini yang dikatakan dosa yang akan menjadi berpanjangan. Begitulah
perkara-perkara yang berlaku pada akhir zaman, tuan-tuan. Sebab itulah apabila kita ini lari dan keluar daripada kelompok yang berbuat akan kemaksiatan dan kejahatan, maka kita akan dipinggirkan pada akhir zaman. Tuan-tuan, tidak ada masalah kerana Nabi dulu dipinggirkan oleh orang-orang kafir Quraisy, tuan-tuan. Bagaimana Nabi ini diboikot 2 tahun akan boikot makanan, tapi Nabi tetap kuat, sahabat tetap kuat. Ada riwayat dan ada kisah menyatakan di kalangan umat Islam pada ketika itu terlalu lapar. Lalu mereka ini mengambil bekas-bekas roti orang-orang kafir Quraisy daripada tong-tong sampah. Lalu mereka bersihkan akan roti-roti tersebut dan mereka makan daripada bekas-bekas roti yang telah dimakan oleh kafir Quraisy di tempat pembuangan sampah. Tuan-tuan, kita di dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang Muslim, sejauh mana ujian yang Allah telah kurniakan kepada kita? Adakah sehebat itu? Sebanyak mana ujian yang Allah telah kurniakan kepada kita? Adakah sehebat itu? Bagaimana zaman Sayyidina Rasulina dan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kena tinggalkan keluarga mereka, mereka kena tinggalkan harta mereka, mereka kena tinggalkan gelaran bangsawan mereka, semata-mata kerana mereka ingin bersama Allah dan bersama Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita jangan lupa bahawa kita berada di hujung zaman. Kita tidak tahu bila masakah Allah akan takdirkan matahari itu terbit pada sebelah barat, dan tidak ada siapa pun yang berfikir akan perkara ni. Hari ini tak ada siapa yang fikir besok apakah matahari akan terbit sebelah barat atau sebelah timur. Tidak ada di dalam diri kita, tuan-tuan, untuk berfikir perkara ini. Kerana kita fikir kita akan hidup lagi 10 tahun lagi, 12 tahun lagi. Tuan-tuan, kita hidup hari ini bukan pilihan kita. Kita hidup hari ini adalah pilihan Allah. Kita hidup hari ini bukan kehendak kita. Kita hidup hari ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, saya bercakap dalam kuliah saya di tempat lain. Saya kata, kita ni, tuan-tuan, kita perlukan Allah. Pada ketika kita susah, kita akan cari Allah. Kita sakit, kita cari Allah. Kita tak ada duit, kita cari Allah. Kita tak ada kerja, kita cari Allah. Masa kita sihat, kita tak pedulikan Allah. Masa kita ada duit, kita tak pedulikan Allah. Masa kita senang, kita tak pedulikan Allah. Banyak masjid yang saya tanya, tuan-tuan, dulu masa kita semayang, kita disuruh jarakkan saf. Semua orang bising, tuan-tuan, tak ikut sunnah. Nabi tak ada semayang jarak-jarak. Saya bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan, ketika kita mula-mula dapat merapatkan saf ini, siapakah di antara kita yang mula-mula sujud syukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Terima kasih ya Allah, kerana engkau telah kembalikan apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita tidak pandang yang ini anugerah daripada Allah, kita tak pandang yang ini kurnia daripada Allah. Dulu kita mempunyai kunci masjid, tetapi kita tidak mampu membuka pintu-pintu masjid ini. Dulu kita orang yang ada authority untuk membuka pintu masjid, tetapi kita tidak mampu membuka pintu-pintu masjid. Lalu setelah Allah mentakdirkan dan menghendakikan bahawa kita boleh masuk di dalam rumahnya dengan izinnya, pada ketika itu kita lupa
siapakah yang mengkurniakan perkara ini? Lalu ketika Allah jarakkan dan pisahkan kita, dan saat dia satukan semula bahu-bahu umat Islam, ketika kita boleh berhubung tubuh di antara saudara kita yang lain, kita terlupa dan kita tidak mahu sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung tidak mengingatkan bahawa itu adalah kurnia dan nikmat daripada Allah. Kita masih sombong dengan diri kita sendiri. Kita masih angkuh dengan Allah. Walhal Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, tidak akan sekali-kali masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada misqala zarratin, walaupun seberat zarrah akan kibr, yaitu sifat sombong di dalam hati. Tuan-tuan, iblis ini lama duduk dalam syurga. Iblis ini lama zikir daripada kita. Iblis ini lama bertakbir dan bertahmid kepada Allah. Satu perkataan sahaja menyebabkan dia keluar daripada jannah. Apa kata iblis? Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia, iaitu daripada Nabi Adam AS. Saya ingin bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan, iblis, dia rasa dia lebih baik daripada Adam. Kita, berapakah anak Adam yang pernah kita rasa aku lebih baik daripada beberapa anak Adam? Jika iblis itu, tuan-tuan, dia rasa lebih baik daripada Nabi Adam AS seorang saja, Allah keluarkan daripada jannah dan Allah tidak jemput ia kembali untuk masuk ke dalam jannah. Kita berapa kali kita rasa lebih baik daripada orang lain? Apakah kita tak perasan sifat sombong yang sama berlaku kepada iblis la'natullah? Daripada namanya Azazil ditukar menjadi iblis. Misqala zarratin ini, tuan-tuan, apa kata ulama? Zarrah ini sebiji pasir yang dipecah kepada 1000. Halusnya, sikitnya sifat sombong itu telah menidakkan kita untuk masuk syurga Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menjadi orang yang asing agar kita selamat pada zaman mutakhirin ini. Yang pertama, tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Saya akan ringkaskan, tuan-tuan, insya-Allah. Yang pertama, kita zahirkan Islam secara menyeluruh. Kita amalkan Islam, tuan-tuan, dari semua sudut. Jangan pada ibadat saja kita ambil Islam. Apabila sampai pada perkahwinan, kita melawan Allah. Kita semayang, kita tak lawan Allah. Allah perintahkan kita semayang maghrib 3 rakaat. Kita tidak tambah, tuan-tuan, jadi 4 rakaat. Kita tidak berani kurangkan menjadi 2 rakaat. Tetapi dalam hal perkahwinan, kita tidak mengikut perkahwinan dalam Islam. Apa yang Allah tak bagi kita buat? Zaman ini, tuan-tuan, bila kita tengok akan perkahwinan orang-orang Islam yang mengaku Islam, kita nangis, tuan-tuan. Ada perkahwinan yang ramai-ramai joget dalam keadaan lagu Hindustan. Ada yang mengikut tema Korea. Ada yang ikut tema itu dan tema ini. Satu keluarga mereka ini, tuan-tuan,
dalam keadaan asyik melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam sembahyang kita tak lawan Allah. Dalam puasa kita tak lawan Allah. Dalam zakat kita tak lawan Allah. Dalam haji kita tak lawan Allah. Bila Allah kata tanggalkan seluruh pakaian, kita tanggalkan. Hanya pakai 2 helai kain, iaitu kain untuk membalut badan dan kain di bawah. Kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ihram haji, walaupun sedikit perkara yang ringan, jangan kamu gugur rambut kamu. Kita takut, tuan-tuan. Kenapa kita takut, tuan-tuan? Tetapi ketika kita kahwinkan anak kita, tuan-tuan, kita lawan Allah secara terang-terangan. Kita lawan Allah secara jelas. Kita tak boleh patuh dengan Allah di dalam salat. Walaupun ada makanan di dalam mulut kita, ketika cebisan daging ini berada di dalam gigi kita, celah gigi kita, dan dia jatuh, tuan-tuan, kita tak berani untuk telan cebisan daging itu. Ketika kita nak telan cebisan daging itu, kita kata apa, tuan-tuan? Allah Maha mengetahui. Walaupun orang di kanan kita dan di kiri kita tidak tahu kita makan sedikit daripada cebisan daging ayam, tetapi kita takut kerana Allah itu mengetahui. Dan ketika aku makan, maka pada ketika itu batallah salatku. Tuan-tuan, ketika zaman inilah yang Nabi sebut, umat aku akan ikut Yahudi dan Nasara sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, Nabi kata. Walaupun mereka ini masuk dalam lubang biawak sekalipun, mereka akan cari kita dan kejar kita untuk menjadikan kita orang Yahudi dan Nasara. Walaupun nama kita tidak tukar menjadi nama Yahudi dan Nasara, tetapi mereka berjaya menukar milah, cara hidup kita, seperti mana cara hidup Yahudi dan Nasara. Kedua, orang yang ingin berada dalam kelompok ghuraba, iaitu mestilah mereka ini berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, mereka beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempertahankan akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman ini, tuan-tuan, zaman orang mula tinggal sunnah Nabi. Zaman mula orang mula lupakan Nabi. Kalau saya bercakap ini terlebih dahulu, saya minta maaf. Takut orang sini kecil hati. Guru saya pesan, tuan-tuan, kalau kita cintakan seseorang, kita akan menjaga hati seseorang itu. Kita tak akan buat hati seseorang itu kecil hati dan sakit hati. Kadang-kadang saya minta maaf. Apa yang berlaku sekarang, kalau kita lihat, memang banyak majlis kasidah. Tapi pada ketika kita membaca kasidah, kita masih bergurau senda dengan kawan-kawan kita. Kadang-kala kita senyum dan ketawa, tuan-tuan, ketika kita menyebut-nyebut akan nama kekasih kita, Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jika Nabi itu hidup pada saat ini dan dia berada di hadapan kita, dan ketika kita mengalunkan akan nazam-nazam ini, dalam keadaan kita tersenyum, dalam keadaan kita ini seolah-olah bergurau di hadapannya, kita seolah-olah apa yang kita buat sebenarnya. Sebab itu, tuan-tuan, kita tidak dihubungkan dengan Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan,
Rindu ni apa? Saya nak tanya tuan-tuan, apa ni rindu? Kita rindu dengan Nabi, kita rindu dengan Allah. Tuan-tuan pernah dengar cerita Bilal bin Rabah? Saya nak bawa cerita rindu ini. Bilal ni tuan-tuan, selepas wafat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, boleh tak aku minta izin, aku nak berhenti jadi muazzin. Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa wahai Bilal? Ketika aku melaungkan azan, Sayyidina Bilal kata, aku masih merasakan bahawa Rasulullah itu hidup. Dia kata. Kerana saat Rasulullah itu hidup, sewaktu subuh, sebelum subuh, aku akan menggerakkan Sayyidina Rasul. Dan kadang-kala Sayyidina Rasul memanggil akan namaku. Jadi aku tak mampu, wahai Abu Bakar. Aku tak mampu dan aku akan pindah daripada bumi Madinah. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Bilal, jika itu permintaanmu, maka kami izinkan, wahai Bilal bin Rabah. Tuan-tuan, Sayyidina Bilal keluar dari bumi Madinah. Satu hari, bertahun lamanya, Sayyidina Bilal tidak datang bumi Madinah, tuan-tuan. Sayyidina Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika Sayyidina Bilal bermimpi bertemu Rasul, apa perkataan Rasul kata kepada Sayyidina Bilal? Wahai Bilal, kau dah lupa aku ke? Rasulullah cakap macam tu, tuan-tuan. Wahai Bilal, kau telah lupa aku ke? Kenapa engkau lama tidak menziarahi aku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai Sayyidina Bilal bermimpi sedemikian, Sayyidina Bilal bingkas bangun dan beritahu kepada isterinya, wahai isteriku, tolong siapkan kuda yang paling pantas, kerana aku ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang perjalanan daripada rumahnya ke Madinatul Munawwarah, tidak berhenti air mata Sayyidina Bilal jatuh ke bumi, tuan-tuan. Inilah tanda orang yang rindu kepada Sayyidina Rasul. Setelah Sayyidina Bilal sampai melihat akan bangunan-bangunan kota Madinah, Sayyidina Bilal, tuan-tuan, menangis teresak-esak seperti mana seorang kanak-kanak yang kecil. Dan Sayyidina Bilal terus menuju kepada maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidina Bilal menangis meraung-raung, tuan-tuan, di hadapan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saat dia sedang menangis, Sayyidina Abu Bakar sampai, Sayyidina Umar sampai, dan sahabat bertanya, pertama sekali saya nak rasa bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Hampir dekat sejam, tuan-tuan, tak sampai saya kuliah, saya tak perasan, tuan-tuan. Saya minta Allah Taala ampunkan saya dan maafkan saya. Sebab di atas meja ni ada surah Al-Kahfi, ada fotoset surah Al-Kahfi. Saya dah lama rupanya saya letak tangan saya atas Quran ni. Jadi saya rasa macam bila ketika saya dengar azan tadi, baru saya perasan benda ni. Dan benda ni terletak di atas sebahagian daripada Mashaful Quran. Jadi terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Itulah kadang-kadang, tuan-tuan, hidayah dan taufik ini kita tak tahu datang macam mana, dan Allah nak tegur kita.
Allah nak tegur kita, tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perasan benda. Kadang-kadang benda yang sedemikian, tuan-tuan, nampak macam tak ada apa-apa. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, saya seorang ustaz, saya mampu letak tangan saya di atas Mushaful Quran, sebahagian daripada Mushaf Al-Quran, Sahafah Al-Quran. Bagaimana tuan-tuan kita ambil Al-Quran, lalu kita letak tangan kita atasnya dalam keadaan bersenang lenang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika Bilal sampai di Madinatul Munawwarah, ada riwayat mengatakan sebelum subuh, lalu Bilal bin Rabah pada ketika itu menangis teresak-esak di hadapan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sampai ke Masjidun Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Sayyidina Bilal, apakah yang terjadi?" Maka Sayyidina Bilal berkata kepada dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku bermimpi sedemikian dan sedemikian, dan Rasulullah berkata sedemikian kepadaku." Pada ketika itu, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menangis berpelukan. Tiga makhluk Allah, tiga insan ini yang hebat pada sisi Allah dan Rasul. Tiga insan yang hebat pada sisi Allah dan Rasul ini menangis bersama-sama, tuan-tuan, pada ketika itu. Inilah kerinduan mereka ini kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tak silap saya, dalam satu riwayat mengatakan Zuhur pada keesokan harinya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidina Bilal untuk azan pada waktu itu. Sayyidina Bilal menolak pada awalnya. Pada ketika Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husin, tuan-tuan, saya lupa, ketika dia minta juga kepada Sayyidina Bilal untuk melaungkan azan pada waktu itu, apa kata Sayyidina Bilal? "Jika engkau bukan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku tidak akan patuh," kata Sayyidina Bilal. "Tetapi perintah engkau ini, perintah engkau," kata Sayyidina Bilal, "menyamai perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin aku boleh engkar akan perintahmu, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan, apa yang terjadi ketika Sayyidina Bilal bin Rabah ini azan, tuan-tuan? Ketika laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang Madinah, tuan-tuan, semua keluar daripada rumah mereka berkata, "Adakah Rasulullah hidup? Adakah Rasulullah hidup? Adakah Rasulullah telah dihidupkan kembali?" Karena itu adalah suara Bilal. Mereka semua keluar, tuan-tuan, daripada rumah. Dan ketika Bilal sampai kepada wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal jatuh rebah, tuan-tuan. Jatuh rebah, pingsan pada ketika itu, dan sahabat lain yang menggantikan, meneruskan akan laungan azan itu. Apa kata Sayyidina Bilal? "Aku tidak mampu untuk menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana aku merasakan Rasulullah itu masih hidup ketika aku mengungkapkan akan nama Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Inilah, tuan-tuan, kita lihat bagaimana Rasulullah ketika wafat, saat malaikat bertanya kepada Sayyidina Rasul, "Ya Muhammad, wahai kekasih Allah, hendak tak kalau aku minta dengan Allah, tangguhkan kematianmu?" "Ya Rasulullah, aku minta dengan Allah supaya Allah tangguhkan kematianmu." Apa kata Rasulullah? "Wahai malaikat maut, jangan.
Kenapa? Sebenarnya aku terlalu rindu untuk bertemu dengan Tuhanku yang maha mulia. Tuan-tuan, kalau kita malaikat maut datang jumpa kita, nak tak aku minta dengan Allah, tangguhkan kematianmu, kita akan cakap apa? Panjangkan lagi umurku. Betul tak? Sebenarnya Allah bagi kita hidup, kita buat apa? Allah bagi kita hidup sampai 60 tahun, kita buat apa? Kita semayang sunat pun tak mampu nak cukupkan, tuan-tuan. Semayang sunat, ba'diyah dan qabliyah kita tak mampu nak cukupkan. Allah bagi umur 60 tahun, tuan-tuan. Kita semayang malam pun tak mampu nak istiqamah. Allah bagi umur 60 tahun. Jika malaikat tawarkan kepada kita untuk minta kepada Allah, kita akan minta 60 tahun lagi. Tapi apa yang kita buat? Kita habiskan umur kita untuk dunia semata-mata. Macam mana nak cari duit, macam mana nak kaya, macam mana nak hidup lama. Bukan kita gunakan untuk Allah. Apabila kita gunakan untuk Allah, kita mula rasa penat. Tuan-tuan dah rasa penat kan? Tuan-tuan dah rasa letih kan? Saya bercakap belum sampai 1 jam lagi, tuan-tuan. Dan saya bercerita tentang Allah. Saya bercerita tentang Rasul. Saya tak bercerita tentang isu semasa pun. Saya tak bercerita tentang itu dan ini. Tidak sebut nama orang pun. Tetapi bila kita cerita tentang Allah, kita cerita tentang Rasul, kita mula rasa penat, kita mula rasa letih. Allah sebut dalam Quran, orang yang beriman apabila disebut nama Allah, hatinya akan mula rasa gentar dan takut. Tuan-tuan, apa yang Allah sebut, apa yang kita rasa sama tak? Saya selalu fikir, saya selalu tanya diri saya, Allah sebut dalam Quran macam ni, tapi aku tak rasa macam tu, kenapa ya? Allah sebut dalam Quran, orang mukmin ni macam ni sifat dia, tapi apa yang Allah sebut aku tak ada, kenapa ya? Aku ni siapa ya? Pada sisi Allah, Allah sebut orang bertakwa macam ni, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa aku tak dapat ya? Masalah demi masalah timbul, tak selesai demi tak selesai. Kenapa ya? Aku tak dapat jalan keluar. Kenapa ya? Allah sebut sedemikian dan aku tak dapat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan pada kali ini. Saya minta maaf dan saya minta ampun jika saya tidak dapat memberikan apa yang tuan-tuan hajatkan. Sebab saya bukan orang pandai, saya bukan orang alim. Cuma pengerusi majlis tadi mengangkat saya terlalu tinggi. Saya bukan tuan guru, tuan-tuan, dan saya bukan ustaz. Saya cuma insan biasa yang Allah masih takdirkan saya untuk berbuat kerja ini, amal ma'ruf nahi munkar. Dan saya bukan mengingatkan tuan-tuan sebenarnya, saya mengingatkan diri saya kerana saya masih gagal. Saya terus dalam kegagalan sehingga hari ini. Saya belum mampu untuk jadi orang baik. Tuan-tuan alhamdulillah, tuan-tuan dalam keadaan orang yang baik dan sentiasa berbuat amal saleh. Bila saya bercakap perkara-perkara yang keluar daripada mulut saya khususkan untuk diri saya sebenarnya. Saya masih jahat lagi, tuan-tuan. Saya masih lagi tak boleh jadi orang yang baik. Tetapi saya masih berharap dengan Allah, sebelum Allah cabut roh saya, sebelum Allah matikan saya, mudah-mudahan Allah kabulkan akan hajat saya menjadi orang yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baik ini bukan pandangan manusia. Saya boleh tipu tuan-tuan dengan serban saya, saya boleh tipu tuan-tuan dengan jubah saya, tetapi saya tak mampu untuk menipu Allah Subhanahu wa taala.
Saya tak mampu untuk menipu akan Rabbul Izzah. Saya tidak mampu untuk menidakkan, untuk lari daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kita berkehendakkan baik ini pada sisi Allah. Kita berkehendakkan takwa ini pada sisi Allah. Kita berkehendakkan alim itu pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam saya mohon kepada tuan-tuan, pertama tolong doakan saya, isteri dan anak-anak, menantu, cucu-cucu saya, agar kami dapat jadi orang saleh, hidup dalam keadaan orang saleh dan dimatikan dalam keadaan orang saleh. Yang kedua, saya mohon doa kepada seluruh akan hadirin wa hadirat, agar madrasah kami sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Madrasah yang disebutkan oleh pengerusi tadi, iaitu 3 madrasah kami dan 1 dalam proses pembinaan. Baru 6 bulan saya menerima tanah tersebut, dan sekarang kami sedang membuat satu surau keluasannya 11,000 kaki persegi, yang diberitahu kepada saya baru-baru ini 10,800 kaki persegi, ditambah lagi keluasan surau tersebut. Kenapa saya perlukan doa, tuan-tuan? Saya tak perlukan yang lain, tetapi saya hanya perlu doa daripada orang-orang sini dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Saya tidak mewar-warkan apa-apa pun, wakaf dan sebagainya, tabung-tabung dan sebagainya. Saya cuma minta tabung doa sahaja. Saya minta doa daripada seluruh orang Islam. Orang kata Ustaz Nizam ini gila sebab dia buat sekolah, yuran tak ambil, yuran api air tak ambil, yuran makan minum tak ambil. Memang betul tuan-tuan, saya tak ambil semua yuran, makan, minum, api air. Tapi alhamdulillah, Allah telah kurniakan kepada kami madrasah, umurnya sekarang 40 tahun, dan kami dapat berterusan sehingga 40 tahun sekarang, daripada 1982 sehinggalah sekarang 2022. Dan sekolah yang saya buka sendiri sekarang ni hampir kepada 24 tahun. Alhamdulillah, barakah, mudah-mudahan, sebab apa yang dijanjikan oleh Allah pasti berlaku. In tansurullaha yansurukum. Sebab itu saya buka madrasah yang ketiga ini juga. Saya tidak ada buka ruang wakaf. Cuma umat Islam yang ingin membantu, dia akan cari tempat untuk mereka ini buat amal jariah. Sebab ini bukan tujuan saya. Tujuan saya datang ke negeri Sarawak ini atas silaturahim. Bukan untuk mengajar, tuan-tuan. Tidak, tuan-tuan. Saya tak berani nak ajar orang, sebab saya orang bodoh. Tak mungkin orang bodoh boleh ajar orang pandai. Tak mungkin orang jahat boleh ajar orang baik. Sepatutnya orang baik yang ajar orang jahat. Tapi saya orang jahat. Tak mungkin orang jahat boleh ajar orang baik. Tak mungkin orang yang bodoh macam saya boleh ajar orang pandai macam tuan-tuan. Tak mungkin, tuan-tuan. Saya datang sini kerana silaturahim. Kenapa saya nak hubungkan silaturahim? Kerana perintah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masya-Allah, tuan-tuan doakan supaya apa yang kami buat sentiasa dalam pertolongan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya tutup, saya tinggalkan satu perkara kepada tuan-tuan agar menjadi bekal untuk saya tinggalkan di bumi Sarawak ini. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca suratul Has, ayat yang ke-24 kalau tak silap saya lah, ayat dia berbunyi begini: Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Tuan-tuan, kalau tak silap saya, suratul Hash ayat yang ke-24. Kalau siapa ada cek, tolong, saya tak ingat, saya lupa. Betul tak ayat ke-24? Boleh cari tak sekejap? Surah Al-Hash, Hashin Ra.
Kalau ada application Quran, senang nanti yang tinggal boleh cari. Apa kelebihannya? Siapa yang membaca akan ayat ini, maka dikurniakan oleh Allah jika ia mati pada hari itu, dikurniakan dia akan mati syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tak peluang nak mati pada medan fi sabilillah, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mati dalam keadaan mati pahala mati syahid. Tuan-tuan, mudah-mudahanlah kita bukan orang baik. Semua orang ada zaman silam masing-masing, semua orang ada cerita lama mereka masing-masing. Cumanya kita berharap agar cerita lama kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Al-Hajj 24. Betul ya? Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Alhamdulillah, saya dan semua ahli madrasah kami baca lepas maghrib, lepas subuh, tuan-tuan. Tapi kami mulai seperti mana yang kami dapat daripada guru kami. Kami mulai dengan a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Saya akan ulang balik. A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar. Ya Allah, ampunkan sekalian dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami jauh dengan rahmat-Mu, Ya Allah, panggillah kami semula, Ya Arhamar Rahimin, agar kami dekat kembali dengan-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika mana kami lalai, Ya Allah, tolonglah ingatkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau biarkan kami terus pada kelalaian ini, Ya Allah. Ya Allah, jadikan kami baik dan orang yang baik pada sisi-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Bukan baik hanya sekadar pada pandangan manusia, Ya Allah, tapi baik pada pandangan Kau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang saleh, isteri kami dan anak-anak kami orang saleh, dan matikan kami seperti mana Kau matikan orang-orang saleh, Ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami, Ya Allah, yang sedang sakit, Kau tolong sihatkan mereka, Ya Allah. Ya Allah, jika ada saudara kami yang dalam keadaan bermasalah, Ya Allah, yang masih belum selesai, Ya Arhamar Rahimin, tolonglah selesaikan masalah mereka, Ya Allah. Tolonglah kasihanilah mereka, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ke hadrah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Kurniakan atas kami husnul khatimah. Kurniakan atas kami husnul khatimah, Ya Allah. Kurniakan atas kami husnul khatimah, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.